Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Norman bin Muhammad Nurawi. Okey. Hari ini kita buat live bidang terjun. Kan? Tengah habis tengok pasien tadi, sementara nak tunggu waktu ni, kejap lagi nak pergi ke bank sekejap kot, kan. Nak cari duit raya. Nak cari duit raya, nak tukar duit raya kan. So saya buat live sekejap lah, setengah jam. Cerita sikit apa kita nak cerita hari ni. Dan hari ni hari 28 Ramadan kan. Apa bila tengok kes yang saya tengok tadi lah, yang datang buat konsultasi kat saya kat office je lah kan. Yang datang tu sebab masalah buah pinggang lah. Buah pinggang dia dah rosak. Dia dah ada diabetes 20 tahun kan. So saya cakap dia 20 tahun dulu pun saya ada diabetes juga. Kenapa you selepas 20 tahun buah pinggang rosak? Saya lepas 20 tahun tak ada. Penyakit tu hilang. Sebab bezanya approach. Cara kita approach penyakit tu berbeza. Yang mana saya ambil approach untuk pemulihan dengan membetulkan pemakanan. Beza dia. Konsep nutritional medicine ialah memulihkan pada punca. Dia berbeza dengan konsep rawatan konvensional yang biasa, ialah memfokuskan pada mengawal simptom. Macam diabetes, simptom dia adalah gula tinggi lah. Orang diabetes gula tinggi. Jadi apa yang dia ambil, ubat untuk turunkan gula, itu saja. Kan? Macam orang ada masalah hypertension, tekanan darah dia tinggi. Ambil ubat, turun tekanan darah. Kalau masalah-masalah yang jantung ni, sibuk kolesterol tinggi, ambil ubat, turun kolesterol. Itu dia cara yang difokuskan tentang perawatan yang biasa. Yang mana kita berbeza kat sini lah. Saya tidak fokus pada pemulihan simptom. Kita fokus pada pemulihan punca. Sebab di Malaysia, antara masalah utama yang melanda masyarakat kita adalah masalah rosak buah pinggang. Kan? Ataupun dia panggil end-stage renal failure yang memerlukan rawatan dialisis. Dari tahun ke tahun semakin lama semakin meningkat. Masalah buah pinggang. Dan punca utama, lebih daripada 80% punca kerosakan buah pinggang di Malaysia bukan sebab makan suplemen, bukan sebab makan makanan sihat. Tak. Sebab makan minyak sihat ke, makan vitamin C ke, ni semua yang selalu disalahkan kan. Punca dia sebenarnya adalah kerana diabetes. Kan? 80% kerosakan buah pinggang berpunca dari kerana diabetes. So bila diabetes adalah puncanya, kalau kita nak mengelakkan masalah buah pinggang, ialah kita memulihkan diabetes. Itu konsep dia. Sorry tak dengar pula. Tak dengar? Macam ni dengar? Okey. Suara dengar dah? Okey. Jadi itulah konsep yang saya nak tekankan. Sebenarnya jangan kita terhantuk baru tengadah. Itu pepatah Melayu. Nampak tak? Pepatah Melayu selalu katakan kita dah kena barulah sibuk nak cari ubat. Kan? Dah kena kanser barulah sibuk nak cari ubat kanser. Barulah nak tanya apa suplemen untuk kanser. Mana ada suplemen untuk rawat kanser? Ya. Lepas tu nak apa ubat magic. Ubat magic nak pulihkan buah pinggang. Ni banyak saya jumpa sebenarnya. Banyak yang saya jumpa orang dah teruk barulah dia sibuk lah nak kan nak ubat-ubat magic, nak suplemen, nak segera, nak jumpa segera macam-macam. Semua nak cepat. Kan sedangkan mana ada ubat magic, tak ada. There is no magic pills. Itu pasal dia. Tak ada ni ke? Bateri ke? Okey. Ini okey kot. Ni tak ada lampu kelip-kelip itu lah slow connection. Tak tahu. Tak boleh dengar lah. Kan? Tak dapat nak layan lah. Malas nak layan kan. Ada orang sibuk cakap, doktor belilah mic baru. Oh sedap kau suruh beli mic baru. Ni mic baru lah aku beli ni kan. Salah ni kadang-kadang bukan masalah mic. Masalah internet. Itu cerita dia. Okey. Ni dekat Facebook tak main ada 5-6 orang je kan. Suara tak ada lah apa benda lah. Dekat TikTok ada berapa ni? 100 lebih. Okey lah. Okey dia. Tengah-tengah ni bidang terjun pukul 1 ni. Kan orang biasa, orang dah balik kampung ramai ni kan. Tak? Jadi balik kampung ramai-ramai tengok sampai jam highway kan. Sebenarnya kita ni dalam soal penyakit lah. Kebanyakan penyakit bermula dengan masalah obesity. Itu sebenarnya. Obesity adalah ibu segala penyakit. Kalau kita dapat selesaikan masalah obesity,
kita dapat selesaikan banyak penyakit-penyakit yang berlaku dalam masyarakat lah. Kan? Penyakit-penyakit yang seperti diabetes, penyakit sakit jantung, sakit darah tinggi, usak buah pinggang, apa tak? Masuk dekat kanser dan sebagainya, ada kaitan dengan obesiti lah. So, penyelesaian pada masalah obesiti adalah cara yang betul untuk mengurangkan kita punya masalah penyakit-penyakit kronik. Banyak kan dah jumpa doktor datang kat klinik minta consultation bila dah teruk. Bila kanser dah melarat stage 4, bila buah pinggang dah masuk stage 5, dah kena buat dialisis kan. Cuma yang menarik cerita pasal pesakit yang jumpa saya tadi lah. Dia jumpa saya lebih kurang bulan 1 dari lah, bulan 1, 3 bulan lepas. Lepas tu bulan 12 dia ada buat ujian darah. Ujian darah dia bulan 12. Buah pinggang dia punya EGFR cuma tinggal 9 lah, mana stage 5. Stage 5 Jadi saya nasihatkan dia tentang pemakanan, mengajarkan tentang pemakanan yang betul. Saya ajarkan dia apa konsep low carbs, high fat. Saya mengajar dia untuk mengamalkan intermittent fasting kan. Dan juga saya juga suruh dia pergi cari tempat buat bekam dan buat bekam. Dan hari-hari dia datang lepas 3 bulan kan. Daripada 9 tu dia punya EGFR naik 19. So itu menunjukkan satu perubahan, improvement. Of course dia belum sampai tahap pulih lah. Tapi it's on the way lah. Itu maksud dia. Tapi itulah komitmen kena tinggi lah. Dia kena betul-betul rajin untuk mengamalkan puasanya, kena amalkan minyak-minyak sihat, kena amalkan pemakanan sihat. Dan pesakit ni juga saya suruh makan buah. Tak ada masalah. Ni ada orang takut makan buah tak elok lah apa kan. Of course kena makan sayur. Ini kan buah potasium lah apa lah kan. Macam-macam yang disibuk kan. Macam tu. Itu yang saya rasa tak betul. Kan? Kita boleh makan buah tapi berpada-pada lah. Itu je. Tapi jangan cakap tak boleh makan buah seolah dengan berhenti makan buah tu akan memulihkan keadaan. Saya setuju. Sebab saya punya konsep ialah badan kita ada power of healing. Badan kita Allah bagi kuasa untuk bantu pemulihan. Cuma pemulihan tu sebenarnya ialah dengan cara kita membekalkan secukupnya nutrisi dalam tubuh kita lah. Bila nutrisi kita cukup, badan kita boleh heal dengan baik. So konsep pemakanan buah, sebab dalam buah ada banyak bahan-bahan nutrisi dalam dia. Of course ada vitamins, ada B complex, ada vitamin C kan. Dalam buah juga tinggi dengan mineral, magnesium, selenium, zinc, chromium, macam-macam lah. Dan juga dalam buah-buahan tinggi dengan antioksidan. Ada quercetin, ada anthocyanin, macam-macam lah. Dan juga buah juga tinggi dengan serat. Buah juga tinggi dengan bahan-bahan anti keradangan. Semua nutrisi-nutrisi dalam buah ni sebenarnya membantu pemulihan tubuh dengan membekalkan zat-zat nutrisi yang cukupnya. So mengelakkan pengambilan buah sebenarnya dah tidak tepat dan tidak betul. Sebenarnya kita kena ambil buah. Of course kena jaga jumlah. Itu je kan. Tak ada masalah pun. Tutup balik. Tutup balik. Yes. Okay. Dengar suara. Banking Okay. Tak ada. I think you using the wrong mic. Tak ada lah. Saya tukar mic kau ni. Mic banyak lah. Saya tak ada mic. Alah. Dah. Kita try buat ni. Kita try mic ni pula. Banyak mic kau pakai dah. Aduh. Ya. Kau tak berbunyi tak tahulah. Okay. Allah Akbar. Pula. Lain-lain santai je. Lepak-lepak kan. Ada soalan nak tanya lah. Mana saya rajin nak jawab, saya jawab lah kan. Ada yang nak urgent consultation. Mana rajin-rajin datang lah. Kan nak raya dah malas nak consultation kan. Pergi mentalaah sikit saya punya video-video. Dengar tak suara? Dekat Facebook ni dengar? Okay. Tak dengar. Komen dengar tak? Dengar. Kat Facebook. Kat TikTok nampaknya okey. Nampak tak? Ni Dr. Skedi type 2 boleh reverse. Boleh lah reverse. Kan? Jaga pemakanan tu yang kena belajar. Dia banyak orang cakap dia kena jaga makanan. Jaga makanan apa? Jaga tu maksud dia apa? Faham tak? You kena belajar lah. Tu sebab datang consultation.
Kalau ada penyakit yang serius macam CKD, kanser, kena datang consultation. Jangan mesej-mesej tanya suplemen. Kan ini main tanya mesej apa suplemen? Awak ingat boleh selesai dengan bagi produk ke? This is a problem. You have to understand the whole concept of eating. Cara kaedah pemakanan sihat yang betul. Konsep dia adalah berdasarkan konsep. Dia bukannya ambil produk saya, ambil suplemen ni. Ini mana ada macam tu. Kalau macam tu saya boleh buat suplemen pulihkan penyakit. Wah, kaya-kaya aku. Nampak tak? Dia yang kena faham. Dia tak semudah itu. It's not as easy as ABC tu. Macam ABC tak nak rawat penyakit kronik. Kadang-kadang saya tengok heran orang ni. Kan? Dah teruk penyakit buah pinggang dah rosak, suruh buat appointment tak nak. Kan? Lepas tu dia expect bagi hantar result banyak-banyak, suruh expect kita jawab. Kat WhatsApp, Allah, cikai betul aku buat macam tu. Kan you kalau ada masalah undang-undang, ada masalah legal, you jumpa lawyer, boleh ke WhatsApp lawyer? Mana boleh WhatsApp lawyer macam tu? Kan? Main WhatsApp aja. Lawyer, boleh bagi komen tentang kes saya? Tak ada satu lawyer dalam dunia akan respon. Kenapa bila dengan doktor, you expect saya akan respon dengan segala you punya masalah? Tanpa nak datang. Sebab tu kita buka dekat office ni. Ini kat office saya lah ni kan. Untuk consultation. Consultation pemakanan saya tak memerlukan klinik. Saya boleh buat kat office saja. Sebab saya akan ajar tentang pemakanan yang betul. Macam mana nak betulkan pemakanan. Apa yang kena elak. Apa yang kena ambil. Berapa banyak nak ambil. Apa konsep dia. Ni semua nak kena belajar. It's not benda 5 minit. You macam bukan macam jumpa doktor 5 minit kat klinik kesihatan tu. You jumpa saya paling kurang pun sejam. Itu paling kurang. Mungkin kadang terlajak dalam sejam setengah dan sebagainya. Sebab kita nak mengajar tentang konsep pemakanan yang betul. Kat mana? Kalau tengok dekat saya punya komputer ni, kita ada komputer ni. Apa tu? Kita akan ajar kat komputer belakang ni kan. Saya akan present you apa cara, konsep, kaedah, protokol pemakanan. Dan lepas dah belajar, kena amal lah. Kan? Yes, kita bagi protokol macam ni. Ni ada protokol ni. Nampak? Ni ada protokol lah. Ada protokol dia macam mana nak buat, apa nak buat. Kita bagi bawa balik. Lepas dia datang balik lepas sebulan. Kita tengok macam mana ada improvement tak ada improvement. So, kat mana masalah yang tak boleh nak commit tu, kat mana silap tu. Kita based on that lah. Kita suruh buat ujian darah, tapi saya suruh buat ujian darah klinik lain lah. Datang bawa result aja. Kita tengok kan, kita boleh komen kat mana silap dia dan sebagainya. Tu sebenarnya konsep dia. Nampak tak? Kita bukan macam merawat nombor. Ni soalan-soalan. Berapa HbA1c yang normal? Ni nombor-nombor lah ni. Apa nombor? Apa kau sibuk normal tak normal kan? Bukan itu konsep dia. Dalam masalah diabetes, kita bukan fokus on numbers. Kita human being, bukan numbers. Ni sebab cara konvensional. Dia fokus on nombor. Apa tak? Kolesterol lebih daripada 5.2, tinggi. Kan? Kolesterol jahat, sekian banyak, rendah, tinggi, rendah, baik tak baik, jahat tak jahat. Ini semua jenis konvensional. Ini cara-cara yang tak mengajar orang berfikir. Saya ni konsep lain. Saya nak mengajar orang berfikir macam mana dia punya masalah tu. Kenapa kalau gula you tinggi, kenapa? Kalau HbA1c you, kenapa HbA1c you tinggi? Bukan soal tinggi bagi ubat. HbA1c tinggi, ambil ubat turun. So, itu kenapa dapat komplikasi? Kenapa akhirnya selepas 10 tahun, selepas 20 tahun datang jumpa saya buat pinggang rosak? Sebab you fokus pada HbA1c. HbA1c saya tinggi atau rendah? Nak turunkan makan ubat. Macam tu lah. Buat pinggang rosak, besok nak suplemen. Boleh tak bagi saya suplemen nak baik buat pinggang, suplemen nak baik kanser. Ini semua lah attitude kita yang akhirnya dia tulis. Saya kata tajuk kita hari ni, terantuk pun nak terandah. Belajar tak nak. Saya nak ajar manusia suruh belajar, punyalah susah. Semua nak magic pill. Sebab sikap nak magic pill ni banyak orang akhirnya kena tipu. Tipu dengan produk. Dia macam cerita kewangan lah. Semua orang nak quick fix untuk nak cepat kaya. Dia yang pergi masuk scammer ni. Kan? Bila dah declare by Security Commission, ni produk ni, syarikat ni mula masuk dalam listing scam. Mulalah kalang kabut. Padahal kau dah masuk banyak. Sebab cuma nak cepat kaya. Nak belajar tak nak. Pergilah belajar ilmu dia, ilmu kewangan. Macam nak mengenalkan scammer, skim cepat kaya, Pak Mantelo kan, Ponzi skim. Kena belajar. Itu dari segi kewangan. Dari segi kesihatan pun sama. Kita kena belajar ilmu dia. Kenapa penyakit you dapat? Kenapa you develop diabetes?
Kenapa you ada obesity tak mau turun berat badan? Kenapa you ada masalah sakit jantung? Kat mana problem dia? Daripada tahu kenapa tu baru kita boleh buat solution. Nampak tak? Macam puasa ni nak cakap panjang-panjang sakit tekak. Tekak kaki ni dah tengah hari ni kan. Nampak? Kenapa? Lepas tu tengok ni. Macam mana nak atasi kolesterol. Nampak ni contoh-contoh orang yang otak dia telah di brainwash. Kan? Dia fikir kolesterol tu bahaya. Kolesterol ni bahaya. Saya punya kolesterol tinggi 6.7. Kan? Sebab 6.7 tu lah aku anak 12. Bini 2. Kan? Apa sibuk kolesterol ni masalah ni. Balik-balik kolesterol. Kolesterol tu penting untuk kesihatan. Sebab tu orang suruh belajar. Lepas raya ni insyaAllah kita akan buat seminar. Datang. Belajarlah. Take some effort untuk belajar. Kalau tak ada masa nak buat seminar, okay. Beli seminar kita. Kita ada jual seminar yang dah rakam, boleh tengok balik. Kan? Lepas dah tengok, dah tak faham baru tanya. Jangan datang kat live orang tanya, kolesterol ni macam mana nak turunkan? Aku malas betul nak jawab. Siapa pula yang mengajar suruh turunkan kolesterol? Kolesterol aku tinggi. Kan? Apa lah yang you kena kawal ialah keradangan. Tak payah nak atasi kolesterol dia. Kan? Kolesterol ni sebenarnya merepek. Dia benda-benda mengapu ni ajar kan. Sebab numbers. You fokus pada nombor. Oh, kolesterol 5.2 tinggi. Bahaya. Bahaya apa? Bahaya apa? Faham tak? Kenapa kolesterol tinggi persoalan dia? Apa je punya impact pada kesihatan? Kat mana problem ni? Itu yang kena belajar. Bukan tengok nombor nak turunkan. Macam pembaris. Tengok panjang ni nak bagi pendek. Itu ilmu kesihatan kau. Sebab tu tak baik-baik. Lepas tu datang dah ada problem, dah ada complication. Ini je masalah. Itu yang saya madang. Kadang aku malas nak layan. Macam tu lah. You tanya soalan yang terlampau basic, yang berdasarkan ilmu yang terlampau cetek. Bila kita jawab, cepat sentap pula tu. Ada yang jenis geng-geng sentap ni. Kan? Dia tanya. Dia nak jumpa orang tak nak ikut peraturan kita. Lepas tu nak suruh ikut time dia. Jenis macam saya pun tak faham. Ini masalah kan. Itu yang kita nak kena faham. Dia ada cara dan protokol dia lah nak jumpa. Sebab bukan seorang nak jumpa. Kadang kita akan ambil deposit. Sebab nak pastikannya betul-betul. Dah banyak sebelum ni. Orang cakap appointment nak datang. Kita bagai nak erat tunggu pagi sampai petang. Tak datang. Boleh telefon kenapa? Oh sibuk lah. Tak ada masa lah. Bukan kau yang nak buat appointment. Sebab tu sekarang kita nak siapa yang serius nak datang. Kita tak minta deposit. Kadang-kadang kita nak deposit RM50. Oh sama juga cerita dia. Tak nak datang juga. Membuang masa saya. Saya datang all the way from Melaka ke Shah Alam nak jumpa. Tiba-tiba you tak datang. Sebab tu hari ni kita letak sekarang 200 nak jual aku. Itu je. Sebab kita nak orang tunjukkan orang serius. You betul-betul serius nak jaga kesihatan. Nak mencegah daripada awal. Nak belajar ilmu je. Datang secara serius. Kita pun serius dia akan ajar. Bersungguh-sungguh kita akan ajar. Tapi kalau nak main-main. Nak rasa tak pasti. Nak ni tak ni. Tak payah. Kan? Itu sebenarnya kena faham. Ini yang kita nak faham kak. Jangan terhantuk baru tengadah. Kan dah kena sakit jantung, serangan jantung, dah kena kanser stage 4, dah kena rosak buah pinggang, barulah sibuk-sibuk dah ni. Padahal peringkat awal ikut kajian ni, kalau seorang pesakit diabetes yang kurang dari 6 tahun dapat penyakit tu, chances untuk reverse penyakit tu adalah 100%. Semakin lama diabetes, semakin banyak organ rosak, semakin susah. So jangan buang masa. Don't waste your time. Kita kena betul-betul kita kena betul-betul bersungguh-sungguh untuk belajar, barulah kita tak rugi time. Banyakkan orang kerugian masa. Sebab dalam Quran sebut kan, manusia ni dalam kerugian. Saya selalu baca surah Wal Asr, demi masa. Kan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Sebab kita kan nak buang masa. Kan, kita terlampau ragu-ragu, terlampau kalkulatif yang tak betul. Sebab tu asas pada semua tu adalah ilmu. Sebab tu tak faham dengar. Sekarang ni, zaman sekarang ni senang nak belajar ilmu. Pergi kat YouTube tak payah bayar pun. Tengok je macam-macam video dia. Saya ada doktor yang paling banyak video di YouTube. Doktor kat Malaysia lah. Saya tak tengok doktor lain ada video sebanyak saya. Sebab saya memang nak sampaikan sebanyak-banyak ni ilmu yang mungkin. Tapi kadang-kadang orang tak faham. Dia kena datang.
kefahamannya berbeza-beza. Macam kita kat dalam kelas dulu. Kan? Kita dalam kelas, cikgu dia sama, pelajarannya sama, cara penyampaiannya sama. Tapi ada orang nombor 1, ada orang nombor corot. Jadi ikut masing-masing lah. Bukanlah corot tu tak elok pada yang nombor 1. Sama je sebenarnya. Tapi soal pemahaman masing-masing berbeza-beza. So ada orang boleh faham hanya tengok video YouTube saya. Ada seorang profesor daripada USM tu kan. Lecturer kan. Orang yang smart. Dia cuma tengok YouTube saya je. Dia berjaya pulihkan diabetes dia. Kan. Secara total. Sekarang dah akhirnya doktor dia di klinik kesihatan pulih. Kan. Klinik doktor tu yang berhentikan ubat dia. Jadi tapi dia cukup dengan hanya tengok YouTube saya. Dia pernah jumpa sekali dia macam ceramah. Dia nak cakap terima kasih. Tapi ada juga orang dah jumpa ni, dah bagi consultation, masih juga tak boleh-boleh sebab tak nak berubah. Tak nak ubah status quo. Kita suruh berhenti gula, dia kata susah. Suruh berhenti gandum, kata susah. Semuanya susah. Segala-gala dalam hidup dia susah. Memang tak jadilah. Sebab tu kadang-kadang saya ulang-ulang. Kesihatan dengan ilmu yang betul. Dan amalan yang berterusan. Dia kena amal lah. Ilmu dah dapat kadang-kadang. Datang dah belajar. Tapi tak nak amal. Tak jadi juga. Itu yang kena faham. Jadi kita kena amalkan dua-dua. Ilmu tu kena diamal. Ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah. Faham tak? Tanam pokok nak makan buah. Dalam pokok mangga. Kan? Lepas tu pokok mangga je tumbuh. Buah tak ada. Macam tak ada faedah. Macam itulah. Jadi ilmu kita kalau tak ada faedah kalau kita tak amalkan. Pengamalan tu memerlukan komitmen, azam yang tinggi, kan? Konsistensi. Kan? Dalam hidup ni motivasi tu untuk permulaan, untuk start kereta dia. Tapi kalau you start kereta you tak tekan minyak, kereta tu tak jalan. Tekan minyak adalah konsistensi, disiplin. Kan? Lepas tu bila dah ada ilmu tentang pemakanan yang betul, kena ada disiplin dan konsistensi baru jadi. Ini semua memerlukan komitmen. Kata orang yang komitmen yang kuat lah. Dia bukan main-main ni komitmen. Tapi kebanyakan kita ni tak ada semangat wajar. Bila dah sakit teruk, lagi tak ada motivasi. Saya tengok banyak kadang-kadang saya tengok yang sakit tu tak ada motivasi. Family dia yang lebih. Maksudnya family dia yang tengok duk suruh dia datang, suruh ni. Tapi dia sendiri secara personal tak nak buat. Biasa kes-kes ni tak akan berjadi lah. Tak berjaya untuk pulih lah. Itu nak faham. Jadi sebenarnya tu yang tuan punya badan tu yang kena betul-betul berubah. Bila tuan punya badan tak nak berubah, itu jadi masalah, kan? Pemakanan yang betul sangat penting, tapi nak cerita dia panjang. Dia kena nak membetulkan pemakanan, dia kena faham konsep. Dia bukan ni boleh tu tak boleh, ni boleh tu tak boleh, boleh tak memang susah lah hidup ni, kan. Lepas tu jangan terlampau strict dalam diet sebab kita kena faham badan kita ni ada healing process dia. Kita jangan go beyond the healing process itu saja. Tapi kalau sikit-sikit benda yang tak elok, sikit-sikit normal, kan. Sebab manusia memang begitu. Semua manusia asalnya daripada Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam tu ialah manusia yang buat salah. Sebab tu akhirnya dia dicampakkan kat dunia, kan. Dan kita ni semua anak Adam. So buat salah itu part and parcel of being human. Semua manusia buat salah. Tak ada satu manusia yang tak salah. Kan? Nabi pun buat salah, cuma Nabi diampunkan oleh Allah sebab dia maksum. Tapi manusia mana yang tak buat salah? Semua orang buat salah. Jadi macam itulah dalam usaha kita nak membetulkan kesihatan kita. Making mistake is common. Kan? Tapi kalau kita letak satu cara, kaedah, protokol ataupun formula yang terlampau strict. Ni tak boleh. Buah tak boleh. Makan goreng tak boleh. Tu saya nak tengok berapa lama kau boleh tahan. Tak makan buah, tak makan goreng. Itu kau makan apa sebenarnya? Aku makan bubur ke? Makan nasi putih ke? Apa tak tahu makan apa. Kan? Saya pun tak tahu. Takkan makan minum air kosong je. Macam mana nak dengar rakaman seminar? Boleh beli. Klik link yang kita bagi tu. Kat situ ada kita ni link tree tu. Pergi kat situ semua ada kat situ. Apa nak jumpa lah, nak beli buku lah. Semua ada. Nak masuk persatuan pun boleh. Sebab tu saya buat persatuan. Tujuan dia apa? Kita nak bergerak secara telus. Bila persatuan dia ada audit. Faham tak? Jadi kita kumpulkan duit-duit tuan-tuan. Kita gunakan duit tu sebagai modal untuk saya buat program untuk bagi penerangan dan ceramah. Melalui platform persatuan tadi. Itu konsep dia. Dengan kita buat begitu, ramai lagi orang boleh belajar. Mungkin
dengan harga kos yang lebih rendah lah sebab semua orang menyumbang. Itu konsep dia. Ni apa benda pula lah bunyi air hujan ni. Okey. Itu konsep dia. Jadi dalam pengamalan pemakanan sihat ni, saya fleksibel kenapa? Saya fleksibel sebab saya sendiri amalkan benda tu. Kan? Sebab saya tahu bukan mudah you nak cakap orang berhenti gula gitu-gitu je. Kan? Bukan mudah nak cakap, jangan makan goreng, jangan makan buah-buahan, jangan makan. It's not easy lah. Cakap teori boleh lah. Kan? Praktikal kalau you buat boleh tahu. Sebab tu bila nak berhenti gula, kita kena ada alternatif ambil stevia. Kan? Bila kita nak kita boleh amalkan buah-buahan tapi dengan berpada-pada, jaga dari segi jumlah. Sebab buah-buahan is to be enjoyed. Makan buah ni seronok. Tapi kena jagalah. Itu saja. Itu sebab tu bila kalau orang yang attend saya punya seminar ke kursus, macam mana cara saya ajar orang makan buah? Saya bukan suruh orang pergi bedal buah banyak-banyak. Kan? Saya cakap makan buah is part of your meal. Faham tak? Maksud dia dalam hidangan yang kita makan tengah hari ke makan malam, ada buah dekat situ. Dengan kita makan buah, dengan makan nasi dengan lauk sebagainya, kita tak adalah makan banyak sangat. Boleh kita makan buah sampai sekarung? Tak boleh. Cakap sebiji pisang adalah sebiji pisang sebelum makan, sebiji pisang lepas makan. Settle. Makan buah kurma ada 3 biji, 5 biji, 7 paling banyak. Dan okey. Bukan kita suruh makan banyak, kita suruh makan buah, kita bukan suruh makan banyak-banyak. Kan beza tu. Itu yang sebenarnya nak faham. Jadi apakah kelebihan makan buah? Buah mengandungi segala nutrisi dan bahan-bahan anti keradangan dan antioksidan yang penting untuk kesihatan. Itu yang penting dia. This is part of healthy eating. Termasuk juga makan sayur dan makan minyak sihat. Kedua-duanya penting. Cuma pengamalan minyak sihat kita incorporatekan dalam makanan kita. Sebab tu minyak sihat tu termasuklah santan. So masak makanan yang dimasak dengan santan. Masak lemak cili api, masak kari, masak lemak putih, kan santan. Masak rendang, ni nak raya, besok nak raya ni. Cuma nak masak rendang kan. So rendang tu sihat. Kau takkan nak makan rendang sepiruk pula. Itulah. Faham tak? So itu yang nak difahami. So bukan soal tak boleh makan. Faham tak? Kita bila kita makan benda yang berlemak tinggi ni, kita satu tak makan banyak pun. Kita makan sikit je kan. Sebab lemak tu mengenyangkan. Tak pernah saya jumpa orang boleh makan seekor kambing pun. Satu peha pun tak habis. Kan? Itu je. Tak ada masalah pun. Makan bila makan sekali dengan ada buahnya, ada sayur ni, ada ulam ni, ada lauk ni, ada kuah ni. Ada nasi. Nasi pula dimasak dengan minyak. Inilah kaedah-kaedah pemakanan yang sihat yang boleh diamalkan. Kan? Memudahkan kita sebab ia boleh diamalkan secara praktikal setiap hari. Bukan kita limitkan kita punya ni, ni tak boleh, kedai mamak tak boleh makan. Saya pun makan kedai mamak. Apa masalah ni? Apa tak? Kita makan kat kedai mamak ni bukan makan air kosong. Ada satu doktor tu. Dia tunjuk video dia makan kedai mamak makan air kosong. Apa kedai mamak? Mamak tu pun marah. Nak cah macam mana air kosong? Kan? Makan kedai mamak, makanlah biryani ke. Biryani kambing ke, kari kambing ke. Ada sayur dia apa semua lengkap, makan. Masalah ni kan. Sebab tu kena faham ilmu. Jadi bila kita tak faham ilmu tu yang jadi dah apa buat benda yang kontradik. Kita cakap macam ni, kita cakap macam ni, terbalik. Sebab tak ilmu dia tak mantap, tak kukuh. Dia cakap terbalik. Sebab dia sendiri pun tak faham. Dia sendiri confused. Nampak tak? Ini yang kita nak faham balik. Sebab tu saya selalu emphasize on knowledge. Ilmu tu yang penting sebenarnya. Nampak tak? Dia kalau dia faham ilmu mudah. Macam saya selalu bagi contoh analogi. Kalau you tak ada ilmu jalan KL, you masuk KL memang sesat barat lah. Faham tak? Tapi kalau ada ilmu jalan KL, tak pakai Waze pun kita tak sesat. Sebab kita faham. Itulah konsep dia. Jadi macam tu. Kalau kenapa selama ni kita ada masalah kesihatan yang tak settle-settle. Nampak? Masalah kesihatan, dah macam-macam cuba. Masalah berat badan, obesity, kegemukan tak mau turun-turun berat badan ni raya-raya ni. Ramai yang komplain badan tak mau turun. Sebab apa? Sebab ilmu tak ada. Once kita dah ada ilmu yang betul, barulah kita boleh mudah nak turun berat badan. So ni raya ni hari ke-28. Siapa yang dah turun berat badan? Berapa kilo dah turun? Boleh komen. Berapa kilo turun?
Kau tak turun sekilo pun berat. Puasa tak jalan ni. Kan, nampak tak? Saya turun baru ni saya timbang sebelum puasa kita hari. Saya punya berat, saya sengaja naikkan sikit sebenarnya. Sengaja sebelum puasa saya bedal gila sikit, makan lebih sikit lah kan. Saya punya berat 74.5 kilo lah. Kan? Lepas tu semalam saya timbang dah 70.2. 4 kilo lah. Kan? Nampak? Relax je. Lepas tu kalau tengok saya kat Facebook saya makan apa? Aku makan biryani. Semalam saya makan biryani. Semalam biryani kambing, kari kambing. Semalam saya masak lah. Saya masak kari kambing. Kan? Tahu orang belanja saya makan ikan bakar. Saya pergi lah. Kan? Ada orang belanja buka puasa kat mana. Saya pergi. Tak ada masalah. Sebab tu cara saya ni sangat relax. Kita boleh bermasyarakat. Kita boleh campur orang. Tapi kalau you goreng pun tak boleh makan, buah pun tak boleh makan, macam mana kau nak makan luar? Itu apa yang kau makan? Kenapa saya pun tak faham apa benda yang dia makan. Nampak tak? Jadi sebenarnya nak faham. Alhamdulillah terima. Dah turun 5 kilo sejak program SSR. Nampak? Berjaya. Memang kita cakap slim sebelum raya. Sebelum raya dah turun 5 kilo. Wah, mesti handsome gila tu. Nampak? Siapa cakap tak boleh turun? Sebenarnya dalam keadaan makan-makan yang sedap. Saya buat program itu slim sebelum raya. Sebelum Ramadan tu kan. Saya ajar makan, masak kari. Ajar masak. Kita masak apa? Telur, makan telur. Nampak? Ini sebenarnya. Kita nak turun berat badan ni bukan susah. Tapi isu dia lah kita nak turun berat badan dengan sihat. Isu dia sihat. Ramai orang tak faham penurunan berat badan ialah untuk sihat. Bukan numbers. Bukan turun 10 kilo ke 5 kilo ke. Itu bukan isu dia kan. Isu dia lah. Adakah lepas you turun berat badan, you rasa makin sihat? Ataupun lepas turun berat badan, rasa lemah, lembik, muka macam orang sakit, orang duk tegur, kau ni apa sakit? Kurusnya pula. Kalau dengar macam tu, nampak kurus tu tak berapa cantik kan? Nampak tak? Orang yang ada masalah nak naikkan berat badan sama sebenarnya konsep dia. Faham tak? Konsep kita, badan kita pada berat yang sepatutnya. Kalau you terlampau kurus, you makan dengan keadaan low carbs, high fat, kan? You akan naik pada berat yang sepatutnya. Kalau you gemuk, you akan turun ke berat yang sepatutnya. Itu je. Dia bukan orang gemuk, diturunkan low carb, gemuk lagi digangka. Mana ada macam tu? Dia bukan ubat kurus. Faham tak? Dia bukan ubat kurus. Membetulkan pemakanan ialah kita membetulkan kesihatan.